أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sebagaimana kebiasaan kita merafakkan ataupun kita menyatakan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, hidayah, petunjuk, nikmat dan segala kemudahan yang kita nikmati pada hari ini atau sampai kepada saat ini merupakan pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga nilainya, yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak terhingga atau tidak terhitung. Andai kita nak membalas ataupun kita nak mengambil satu-satu, kemudian kita gunakan setiap inci ataupun setiap perkara yang diberi itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sedemikian kita sentiasa berusaha sedaya dan upaya yang kita ada untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita guna apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya. Dan sebab itu kita disuruh ataupun kita diajar agar kita kerap dan biasakan menyebut la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, mana keupayaan kita, kekuatan kita, tenaga kita, kemampuan kita, kebolehan kita, segala yang kita ada, tidak ada gunanya ataupun tidak memberi kesan dan tidak memberi bekas kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, perbanyakkanlah menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ketika ataupun saat kadang kita rasa penat ataupun kita rasa tak kuat untuk melakukan sesuatu kebaikan. Kadang-kadang nak datang masjid, nak datang surau, nak dengar ceramah, nak dengar kuliah, nak solat berjemaah ataupun nak solat itu sendiri, kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa letih, kita rasa tak kuat. Maka ketika kita rasa kita tidak kuat, kita menyebutlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak mempunyai keupayaan, tiada upaya yang kita milik, tiada daya yang kita punya, illa billah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izin daripadanya. Oleh itu, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, pada malam ini saya nak sebut pertamanya sebelum kita baca tafsir kita,
Tuan-tuan, ambillah peluang yang ada, basah lidah ataupun biasakan lidah menyebut la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, yang disebut dengan perkataan hauqalah. Kita sebut sesuatu, kita menyatakan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha bijak, yang maha mengetahui dan maha segala, memiliki sesuatu. Kita bagi tahu bahawa kita manusia dan kita makhluk ciptaannya, tidak ada apa-apa. Yang kita ada semuanya pinjaman daripada Allah. Allah pinjamkan mata, dan Allah pinjamkan mata, kita dapat melihat. Pinjam lagi penglihatan. Sebahagian daripada kawan-kawan kita, masyarakat kita ada mata, tapi Allah dah ambil penglihatannya. Mata cantik, telinga cantik, tapi Allah dah ambil pendengarannya. Wajah cantik, hidung, mulut cantik, tapi Allah ambil percakapannya. Allah ambil bau daripada hidung. Begitulah seterusnya, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian. Bukanlah kita nak tunggu iza jaa ajaluhum, apabila kita tunggu sampai masa, sampai ketika Allah ambil semua yang ada pada kita, maka barulah kita nak sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni la'alli a'malu salih. Ya Allah, kembalikan kepadaku semua anggota panca indera, penglihatan, pendengaran, percakapan, tutur bicara, kuasa, tenaga, kaki, tangan, semua sekali. Kita kata apa? Kita nak buat benda baik, nak tengok benda yang elok, nak dengar kuliah, nak dengar ayat-ayat Quran, nak dengar benda yang baik-baik, nak tengok, nak dengar, nak sebut, nak cakap. Tak ada dah nak sebut benda lain dah. Tak. Kalau ada duit, ada harta, nak sedekah, nak bagi sumbangan, nak bantu, adakah kita mahu menunggu saat dan ketika sedemikian barulah kita sedar kita akan melakukan ketaatan? Peluang yang masih ada yang luas ini, manfaatlah dengan sebaik-baiknya. Semoga hidup kita di dunia ini kita diberi kesenangan dan ketenangan. Sebab apa kita senang? Sebab kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak. Kenapa kita rasa tenang? Sebab kita taat kepada Allah dengan kita menggunakan setiap perkara yang diberi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Takatsur, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah beri kepada kamu wahai Muhammad al-kautsara. Adapun dua makna al-kautsar, ada dua makna. Yang pertama dengan makna al-kautsar, iaitu kolam ataupun telaga dalam syurga yang disebut dengan telaga Kausar. Yang kedua disebut al-Kausar, maknanya ialah nikmat yang banyak. Allah kata dia telah beri kepada kita nikmat yang banyak. Maka dengan nikmat yang banyak tersebut, Allah sebut ayat yang kemudian fasalli, maka sembahyang, taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat yang banyak dengan mata kita yang cantik, telinga kita pendengaran, mulut, lidah dapat merasa dengan setiap perkara yang masuk kat mulut kita, dapat rasa tawa, pahit, masin, manis, sedap ataupun tidak. Nikmat yang banyak, Allah kata apa? Salli, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada di sana manusia yang dengan nikmat yang banyak, mereka bukan taat, bukan mereka patuh, bukan mereka berdoa, bukan mereka salat, tapi mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kefasadan, mereka melakukan kefasikan, mereka melakukan kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, kekafiran. Mereka melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak bukan untuk kita kufur Allah. Nikmat yang banyak bukan untuk kita ingkar perintah Allah, bukan untuk kita jauh daripada Allah. Bahkan dengan nikmat yang banyak, kita hendaklah salli, kita hubungkan hubungan kita dengan Allah, kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tak lama lagi, lebih kurang dalam mungkin sebulan je lagi, kita akan melakukan satu acara yang dipanggil ibadat korban. Tak, korban dari sudut bahasa maknanya qaruba. Bahasa Arab kata qaruba maknanya dekat ataupun maknanya hampir. Kenapa melakukan ibadat korban? Untuk dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu penting?
Sebenarnya dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan satu musim, bukan satu hari, cumanya di satu tahun Allah sebut kepada kita pada hari ini, hari kemuncak, setiap dari kalangan mereka yang beriman hendaklah bawa diri dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula saat Idul Adha ataupun hari raya kurban dengan kita melakukan pengorbanan. Korban apa? Kita korbankan masa kita. Kita korbankan diri kita. Bukan korbankan diri kita jalan raya, tuan-tuan. Bukan jadi masa yang terkorban. Kita korbankan masa kita, tenaga kita, masa, tenaga, harta, wang ringgit, kebolehan, kepandaian. Semua sekali terkorban. Jangan satu-satunya korban. Juga korbankan ego-ego yang ada pada diri di hari tersebut. Semua turun padan, semua berada. Sembelih kambing, lembu, sembelih binatang ternak, unta, kerbau dan sebagainya untuk nak bawa diri dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana nak makan daging, bukan nak buat sup giabok, tak. Korban untuk dekat diri dengan Allah. Kata dengan ulama, kullu amalin salihin yuqarribuna ila Allah fahuwa qurban. Setiap amalan salih, setiap amalan yang baik, kelakuan yang baik dilakukan untuk bawa diri kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala, ia dipanggil kurban, sebagaimana yang telah dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam AS dalam peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil. Sebelum pembunuhan Qabil dan Habil, di mana Qabil dan Habil masing-masing bawa hasil daripada pekerjaan mereka. Mereka seorang kerja petani, seorang pekerja penternak. Kita hari ini mungkin kita tak penternak, kita bukan petani, tapi kita pegawai, kita CEO, kita manager, kita itu, kita ini. Maka hasil daripada kerja kita bawa pada hari tersebut untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korbankan sedikit, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada satu amalan, tidak ada perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya dan hari-hari tasyrik kecuali melakukan korban atau melakukan penyembelihan binatang ternak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang lain, sesiapa yang memiliki lebih daripada ataupun cukup untuk makan pada hari raya, pada malam hari raya, pada hari raya, dan selepas hari raya itu malam hari raya, malam yang kedua, malam tasyrik yang pertama, maka Rasulullah kata ada lebih daripada untuk makan satu hari tersebut, maka hendaklah ia yazbah, hendaklah dia menyembelih binatang ternak. Wa illa, jika dia tidak menyembelih binatang ternak sedang dia memiliki ada harta, ada kebolehan, ada kemampuan, dia tak korban, maka Nabi kata apa? Fala yaqrubanna masjidana, maka janganlah dia masuk, dia datang ke masjid. Tak payah duduk dekat masjid orang yang tak kedekut ni. Orang yang sayang Nabi sebut dengan harta. Jadi satu ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu kuat, tuan-tuan. Di muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah sama-sama kita jana, kita bina, kita bentuk kekuatan diri kita, perhambaan kita, ketakwaan kita, keimanan kita, keyakinan kita, kepatuhan kita kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agama Islam. Semoga kita bukan saja dekat secara fizikal, bahkan secara roh, semangat kita, iman kita, semangat kita juga sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan kasih sekalian, kita tinggal yang tu, kita masuk pada pelajaran kita insya-Allah. Kita akan baca ayat yang ke-268 dan 269 daripada surah Al-Baqarah, ayat di juzuk yang ketiga. Ayat 268 dan 269. Kita baca dua ayat je, tuan-tuan. Dua ayat ni, sebab dua ayat ni kalau nak cerita macam-macam dari berbagai sudut sebenarnya, tuan-tuan. Ayat ini cerita secara ringkas bagaimana disebut oleh almarhum Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata bagaimana ancaman yang cuba dibawa oleh syaitan untuk menakut-nakutkan manusia dengan keduniaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut supaya kita, biar kita ni faham tentang apa yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran cerita bagaimana syaitan cuba untuk menakutkan manusia, supaya manusia ni rasa
takut, rasa bimbang. Sebab apa? Sebab dunia ini dia boleh pengaruhi kita, tuan-tuan. Tak? Di sebagaimana biasa kita baca sedikit ayat ini untuk kita ambil keberkatan baca ayat Quran. Tak? Sebab Nabi SAW sebut Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran kerana pada hari akhirat kelak, di hari akhirat kelak Quran yang akan datang. Dia akan bagi syafaat, dia akan bagi jaminan kepada mereka yang membacanya. Jadi tuan-tuan baca. Kata dengan ulama, baca satu ayat, dua ayat daripada Quran, walaupun tidak baca seluruh Al-Quran, bacalah Quran. Dua ayat pun dia panggil ayat Quran. Bukan kata baca dua ayat tu, baca satu Quran. Lagi bagus, baca satu Quran. Okey? Kita baca sama-sama, tuan-tuan. Ayat 268 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita ayat yang pertama 268. Allah mulakan dengan perkataan asy-syaitan. Sebagaimana yang telah saya sebut ataupun kita sebut sebelum ni, perkataan syaitan itu satu laqab ataupun satu gelaran yang telah diberi oleh Allah sendiri kepada golongan jin yang kafir ataupun jin jahat, jin kufur. Nama dia syaitan. Secara bahasa, perkataan syaitan, huruf shin, huruf ta, huruf nun, itu asal dia. Huruf shin, huruf ta dan nun dibaca dengan perkataan sya, shin baris atas, ta di baris depan, syatuna, syatuna. Dalam bahasa Arab, perkataan syatuna disebut dalam kamus Arab mengatakan bahawa syai'un ba'idun min rahmatillah, ataupun syatuna maknanya ba'uda, jauh. Maksud syaitan iaitu sesuatu yang jauh daripada rahmat Allah, sesuatu yang jauh daripada kasih sayang Allah, sesuatu yang jauh daripada kemurahan Allah, maka ia disebut syaitan. Jadi dari sudut bahasa, kalau manusia, jika seseorang itu jauh daripada kasih sayang Allah, maka syaitan juga bahasanya. Tapi bukan kita sebut syaitan. Allah sebut syaitan ini iaitu dari kalangan jin. Jin-jin yang asalnya tidak taat kepada Allah. Asalnya bila? Ketika Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Ketika Allah bagi tahu kepada para malaikat nak cipta Nabi Adam,
maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada semua makhluk yang ada. Bukan Allah perintah kepada malaikat saja. Semua yang ada, termasuk jin. Tak, termasuklah pokok kayu. Semua sekali yang ada pada masa itu, usjudu li Adam fasajadu. Allah kata sujud, mana hormat. Sujud di situ bukan sahaja makna sujud itu tunduk sampai ke lantai. Kata setengah riwayat, sujud di situ maknanya ialah hormat kepada Adam. Makna tunduk sujud sebagai memberi penghormatan. Sebab tu orang hari ini bila nak hormat orang dia tunduk. Ini kisah asalnya ambil situ. Tetapi syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartu zauj ataupun la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Atau kama qala sallallahu. Rasulullah kata, jika tidak menyusah dan membebankan kepada umat-umat aku, nescaya aku akan perintah, aku suruh para isteri sujud kepada suami. Tapi oleh kerana syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan sujud kepada manusia, bukan hormat kepada sama manusia, bukan kata tak boleh hormat, maknanya bukan sujud sama makhluk, tapi sujud kepada Allah Rabbul Izzah, Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Maha Pencipta. Oleh itu tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, bermula daripada kisah itulah maka satu golongan Allah sebut fasajadu, sujud, hormat semua makhluk sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali sekelompok daripada jin yang digelar dengan nama iblis ataupun yang digelar dengan nama syaitan. Walaupun ada sedikit perselisihan pandangan di kalangan para ulama pentafsir, mereka mengatakan bahawa iblis bukan syaitan, syaitan bukan iblis. Tapi kalau ikut riwayat yang betul, iaitu iblis ataupun syaitan, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, wa kana minal jinni fafasaqu. Allah sebut dalam surah Kahfi, ketika Allah SWT sebut kepada Nabi Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iz qala Allah lupa tak ingat. Nabi Allah sebut apa? Fakana minal jinni fafasaqu an amri rabbi. Mereka yang tak taat perintah Allah itu siapa? Kana minal jin, dari kalangan jin. Fafasaqu an amri rabbi, jin-jin tadi fasaqu, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika jin Allah perintah sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada Allah, tak, maka mereka ingkar, tidak sujud, maka mereka disebut iblis, mereka disebut syaitan. Syaitan saya sebut sekali lagi dengan makna jauh daripada rahmat Allah. Perkataan iblis pula daripada bahasa Arab, iaitu ablasa yublisu iblisun, iaitu ia memberi, membawa kesamaran. Iblis maknanya ialah sama. Apabila perkataan iblis diguna, maknanya kita manusia jadi sama-sama. Orang nak sembahyang jadi was-was. Kenapa was-was? Dia ragu antara benar, betul tak betul, salah tak salah. Takbir dah, Allahu Akbar, sekejap dia batal. Dia takbir pula, Allahu Akbar. Berapa kali dia solat tu? Berapa kali dia takbir tu? Takbir mula-mula dia was-was, dia ragu betul ke? Dia ragu kerana keraguan itu betul kata pun salah, yang solat takbir tadi tak betul. Sekiranya takbir yang dia ragu itu dah betul, apakah hukum membatalkan takbir atau membatalkan salat? Apa hukum? Ini nak sebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak cerita asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menyediakan, syaitan menjanjikan, ya'idukum, kum Allah sebut bukan hum. Syaitan menjanjikan, ya'idu, wa'ada ya'idu atau ada ya'idu. Dia menyediakan ataupun dia menjanjikan kepada kita. Kum ni kepada kamu. Kamu dalam bahasa Quran boleh disebut sebagai kebanyakan perkataan kum, ganti nama guna kum. Kamu di sini ialah orang-orang beriman. Kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma'a. Nanti kita akan jumpa kum dan hum. Ulaika humul kafirun, Allah sebut ulaika hum.
Hum, mereka itu kebanyakan dituju ataupun disebut dikhitab perkataan mereka dalam Al-Quran, iaitu orang-orang kafir. Kalau kum, kamu, kum ni jamak perkataan plural juga, tapi ganti nama ini biasanya dituju kepada kita orang beriman. Jadi Allah sebut asyaitan, sesuatu yang jauh daripada Allah, ataupun disebut iblis tadi, yang menyebabkan kita jadi ragu, kita jadi sama antara dua benda, menjanjikan kepada kamu al-faqra, kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kata payah. Dia jangan sedekah nanti jadi miskin. Jangan sedekah, contoh apa ini? Tak payahlah sedekah nanti kan habis duit engkau, kan bekerja susah-susah, kan nak bagi orang senang-senang je. Dia sebut macam tu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kita lebih rasa yakin seolah-olah dengan apa? Dengan apa yang diganggu oleh syaitan dan iblis. Sedangkan Allah sebut wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan bukan saja dia sedia, dia janji kita dengan rasa susah, bahkan ya'murukum bil fahsya, dia rasakan kita bil fahsya. Kita rasa dengan rasa apa fahsya? Fahsya ni kita rasa bakhil, rasa sayang harta kita, rasa sayang kepada apa yang kita ada. Kita rasa macam ya ke kalau aku bagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran banyak ayat ataupun beberapa ayat, Allah sebut antaranya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah sebut perumpamaan mereka yang membelanja, mereka yang memberi sedekah, seumpama seorang yang menanam sebiji benih, kemudian benih itu menumbuhkan sebatang pokok, dan sebatang pokok itu akan mengeluarkan 7 tangkai, dan satu tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Allah sebut perumpamaan ganjaran yang diberi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada sesiapa sahaja dari kalangan kita, dari kalangan tuan-tuan yang belanja, yang infak, yang bagi sedekah. Sedangkan syaitan bisik, cik, bang, tu haji, yayalah, dia tu tipu je tu, dia buat-buat je. Kita nak bagi bantuan, nak tolong orang, ada selalu dah bisik. Sedangkan Allah kata, apa yang kamu beri, apa yang kita bagi, Allah kata perumpamaan seperti kita tanam 1 biji benih, dan biji tadi akan tumbuh 1 pokok. Pokok tadi keluarkan 7 tangkai, 1 tangkai ada 100 biji. Maknanya kalau 100 biji 1 tangkai, ada 7 tangkai, ada 700 biji. Kalau 1 biji tadi 100 tangkai, ada 100 biji kita tanam lagi, tumbuh lagi 100 pokok. 100 pokok pula, setiap 100 pokok menimbuhkan 7 tangkai, ada 700 kali dengan 700 kali 100. Begitulah perumpamaan Allah sebut, yudha'ifu liman yasha wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala demikianlah Allah bagi ganjaran yang berlipat ganda liman yasha, kepada sesiapa yang berkehendak, yang Allah kehendaki, ataupun kepada sesiapa yang kehendak, mereka yang ingin kepada ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua yang ada, sama ada di masjid ini ataupun yang sedang menonton, melihat di YouTube atau sebagainya yang disiarkan melalui internet kita ni, mempunyai keinginan untuk mendapat gandaan pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mampu cuba elak bisikan-bisikan ataupun godaan-godaan yang dibawa oleh syaitan supaya kita rasa susah, kita rasa sayang, kita rasa habis. Nanti aku bagi habis, aku bagi aku susah, aku bagi begitu. Apa? Semua tu Allah sebut ya'idukumus syaitan. Syaitan bisikkan kepada kita. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bukan sahaja dia bisik,
Bahkan dia tanam, kata dengan dia, ya'murukum bil fahsya, dia menanam ke dalam hati kita, perasaan kita, kepercayaan kita, bahawa kalau buat ini nanti aku tak ada dah, dan sebagainya. Tak, rasa takut, rasa susah, rasa sayang dan semuanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala pula menyediakan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala pula menjanjikan kepada kita, tuan-tuan, menjanji, Allah sediakan kepada tuan-tuan, Allah janji kepada tuan-tuan, kepada siapa? Kepada tuan-tuan, iaitu mereka yang belanja, mereka yang tidak kedekut, mereka yang tidak sayang dengan keduniaan demi kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat. Allah kata ya'idukum maghfirah, Allah sediakan keampunan. Nah, kenapa Allah sebut Allah sediakan keampunan? Allah tidak sebut Allah sediakan bila kita belanja Allah bagi kaya. Tak, kata dengan para ulama ataupun disebut dalam tafsir, dia kata keampunan itu iaitu sesuatu yang sangat diperlukan oleh kita manusia, nak dibandingkan dengan harta-harta ataupun kekayaan-kekayaan di akhirat. Allah bagi keampunan. Tak, ampun apa? Allah ampunkan, Allah maafkan. Sekiranya dalam kita nak belanja, kita rasa sayang, kita rasa itu, kita rasa ini, Allah kata dia ampun. Tak, dan bukan saja Allah bagi keampunan daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kelalaian, bahkan Allah kata ya'idukum minhu wa fadla. Allah juga nak bagi, Allah juga janji, dia sediakan kepada kita fadla, beberapa keistimewaan, beberapa kelebihan, iaitu keutamaannya ialah di dunia, kata dengan ulama, rizqan minas sama', rezeki-rezeki yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada tuan-tuan yang tidak sayang dengan keduniaan, kepada tuan-tuan yang tidak kedekut, yang ada tuan-tuan yang suka belanja, suka beri sedekah, suka bagi bantuan dan seumpama dengannya. Tak, wa khalafan min, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyediakan kemudahan-kemudahan kepada kita ketika berada di akhirat sana nanti, insya-Allah. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan kasih sekalian, Allah menyediakan sedemikian, dan Allah kata wallahu wasi'un alim. Allah mempunyai wasi', dia sangat luas, rezeki milik dia sangat luas dan maha mengetahui. Bukan sahaja Allah ni dia sangat besar, sangat luas kemampuan dia, tetapi juga Allah Subhanahu Wa Taala sangat alim, sangat bijak, tuan-tuan. Jadi kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan, dia tahu apa yang kita lemah, apa yang kita kurang, ataupun apa yang kita mahu dan apa yang kita tidak mahu. Oleh itu saranan, oleh itu apa yang dibawa oleh Allah, janji Allah, perintah Allah, keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tuan-tuan, rebutlah peluang tersebut. Sebagaimana kalau di awal tadi saya sebut, di hari raya kurban, di hari kurban, bawalah diri, bukan kata kerana tahun lepas kita dah buat, bukan kata di mana, cubalah berkorban, walaupun mungkin kalau kata tak mampu dengan harga-harga, dengan persediaan penyediaan yang ada di karya-karya kita, tak mampu kita nak buat, mungkin kita boleh buat dah di tempat-tempat yang lebih ringan ataupun yang lebih murah. Mana nak sebutnya, pada masa tersebut disebut tidak ada amalan, tidak ada kelakuan yang lebih besar, yang lebih utama pada hari raya dan hari-hari tasyrik, kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita melakukan penyembelihan, berkorban, tuan-tuan. Tak, sama ada tuan-tuan buatlah, tak boleh dah, masjid kita dah tutup dah, tak ada orang. Tak ada orang nak buat banyak sangat dah. Tak, masuklah korban dekat luar negara atau di mana-mana saja. Janji pada tahun ini ataupun setiap kali tiba masa ada ruang, ada peluang, kita isikan ruang dan peluang tersebut, kita tidak biarkan ianya kosong ataupun terbiar begitu saja. Di muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan dia menyediakan kepada kita kefakiran. Satu sudut yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, bahawa syaitan ini sangat-sangat jahat, tuan-tuan. Jin jahat,
Sebab apa? Bukan sahaja dia goda kita tentang amal ibadat, bahkan sebahagian daripada jin-jin ini diguna oleh manusia-manusia yang tidak baik untuk merosakkan manusia lain, yang dipanggil dengan ilmu sihir, yang dipanggil dengan ilmu hitam. Sebahagian daripada masyarakat kita tak percaya. Dia kata tak, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, dalam Al-Quran berapa banyak ayat Allah sebut mengenai sihir? Ada berapa ayat Allah sebut? Ayat 100 ke ayat 83, bukan 100, ayat 83 kalau tak silap saya. 83 ke 183 kan? Ingat. Surah Al-Baqarah Allah sebut ayat wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Satu ayat Allah sebut. Tak, di mana cerita bahawa manusia dahulu telah menuduh Nabi Sulaiman dengan melakukan sihir. Sebenarnya telah melakukan satu perbuatan jahat. Sebenarnya Allah kata walakinna syayatin, akan tetapi syaitan yang mengajar manusia akan sihir. Mula-mula sihir. Dari mana zaman Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa kalau nak dikira dengan zaman Nabi Sulaiman jauh juga tu, berapa tahun. Tapi masyhur popular sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Sulaiman sihir tidak kuat, sebab Nabi Sulaiman dapat mengawal jin-jin, sama ada jin ifrit ataupun sebagainya. Nah, dari kalangan jin yang disebut antara ketua kepada jin disebut dengan nama jin ifrit. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran ketika merakamkan bagaimana cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman ajak Ratu Balqis pergi untuk menziarahi lawat istana dia. Maka sebelum Balqis sampai, Nabi Sulaiman tanya kepada jin, tanya kepada manusia pengikut dia, siapa yang boleh bawa istana Balqis duduk sebelah dengan istana dia. Maka berkatalah jin ifrit. Ifrit ni satu bangsa daripada jin. Dia kata apa? Inni atika, aku akan bawa benda tu sebelum berkelip mata. Sekelip mata aku bawa. Nabi Sulaiman kata jauh tu. Bak sekelip mata manusia ni, kadang-kadang manusia nak kelip mata ni bukan kelip-kelip tak. Sekelip mata, kali kelip mata tu lama juga masa dia kan. Begitu. Jadi cerita dia kita sambung selepas azan.
Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, cerita mengenai Balqis ni satu sebut juga ada sebilangan atau sebahagian orang kita suka nama anak dengan nama Balqis, sebab mungkin nak ambil sempena Ratu Balqis itulah. Sebenarnya dari satu sudut nama Balqis ni tak bagus. Sebab Balqis yang dikatakan berkahwin dengan Nabi Sulaiman itu berasal dari keturunan campur jin dan manusia. Balqis itu dia bukan manusia yang original, bukan manusia. Sebab dikatakan bapa dia manusia, mak dia jin. Di zaman dahulu, zaman silam, syariat dulu boleh berkahwin. Harus berkahwin manusia dengan jin. Jadi Nabi Sulaiman dikatakan berkahwin dengan Balqis, salah seorang daripada keturunan jin. Nabi Sulaiman tak apa dia kahwin dengan jin, tuan-tuan, sebab jin takut dengan dia. Kita hari ini letak nama anak Balqis, kan, mungkin jin suka. Sebab nama dengan nama dia. Tak payah bubuh, kalau boleh ada nama Balqis tu tak payah cerita-cerita nama Balqis, sempena nama jin, bukan nama apa-apa, tuan-tuan. Balqis tu nama jin. Jadi cerita dia tadi, ketika Nabi Sulaiman minta dari kalangan pengikut dia tu, siapa yang boleh bawa istana Balqis tak sebelah dengan istana dia, berkata jin, waqala ifritum minal jinni sa'atikun. Dia kata aku akan bawa skrip mata bagi. Nabi Sulaiman kata nak lagi cepat. Dan berkatalah waqala abdun salih. Disebut dalam ayat Quran, Allah SWT kata berkata seorang hamba yang salih. Dia tak sebut nama tapi dia kata abdun. Mana abdun di sini manusia. Hamba yang salih, dia kata aku akan bawa tu, kalau kamu nak bangun tu tak sampai berdiri lagi dah dapat. Kalau kamu duduk berdiri tak sempat duduk dah sampai benda tu. Cepat lajunya. Jadi ini antara cerita, tapi tidak didedahkanlah secara bertulis. Jin iri dengan manusia. Bermula irinya jin kepada manusia ketika kejadian Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu sebahagian daripada jin tak sujud, tak hormat kepada Adam. Sebab apa? Sebab dia iri hati, dia jealous. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ahsana fi ahsani taqwim, Allah sebut. Sebab kejadian manusia ni satu kejadian yang sangat cantik. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, orang-orang dahulu bila dia gambarkan jin ini, dia akan gambarkan dengan dua rupa. Jin dia boleh berupa, semua dia boleh berupa, tapi dia boleh berupa separuh. Dia boleh buat bentuk rupa saya, tapi badan dia tetap sama macam dia.
Jin ni macam-macam ada tuan-tuan. Ada bentuk seperti kupu-kupu yang terbang, ada seperti binatang hayawan seperti kambing, lembu, ada seperti anjing. Maka dia hanya boleh rupa muka dengan separuh badan kita, tapi badan bawah tu dia tetap, kalau dia asalnya anjing, anjing lah. Kalau dia lembu, lembu lah. Dia tak boleh rupa penuh jadi macam manusia semua, tak boleh. Dia tak boleh berupa penuh. Dan jin ini banyak. Yang kita panggil hantu raya, yang kita panggil pocong, semua tu ialah daripada bangsa jin yang berbeza. Hantu raya tak sama dengan jin yang jadi hantu raya tu. Dia tak sama dengan jin yang jadi pocong, yang jadi toyol. Orang Melayu panggil dia bukan toyol, orang manusia tolol. Kalau jin toyol, yang manusia tolol. Ada. Jadi kalau jin jahat, nama dia tu jin. Macam orang kita sebut jin biasanya yang kebanyakan bukan semua, kebanyakan jin yang beragama Islam dari kalangan jin yang dipanggil bunian. Bunian. Dan jangan tuan-tuan, jangan guna istilah ataupun pendekatan yang orang duk sebut sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Tu tak betul. Jangan tuduh kesian kat jin. Jin ada yang baik tuan-tuan. Bukan semua jin jahat. Manusia pun sama, bukan baik. Kalau kata sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin, tak. Itu tak betul tu, tak ada fakta yang tak betul. Kesian kat jin, tuduh dia. Kita tuduh dia jahat. Ada jin yang baik tuan-tuan. Jin, sebahagian jin dia tolong kita manusia. Yang orang Melayu panggil saka. Saka ni sebenarnya jin-jin yang diguna oleh mungkin tok nenek moyang kita dahulu. Dia guna jin tu, dia dah berjanjilah dengan jin tu macam-macam, dan dia guna jin untuk kebaikan dia. Dulu tak ada security, tak ada apa, dia gunalah jin ini untuk jaga, kawal rumah, nak jaga harta dan sebagainya. Maka bila tok nenek moyang kita meninggal, jin tu ada, tetap ada tuan-tuan. Jin ni dia umur dia panjang. Jin ni ada yang umur dia sampai 1000 tahun lebih. Saya pernah, wallahualam, tapi bukan nak suruh percaya tuan-tuan. Semasa saya bersama dengan kawan saya tengah merawat seorang sakit, seorang ni ganggu oleh jin. Bila tanya jin tu, dia kata jin ni dia berasal daripada Palestin dan dia hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman dulu, dia kata. Dia kata, aku apa kisah dengan kau? Aku ni jin Israel sezaman Nabi Sulaiman. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dah tuan-tuan. Masih hidup lagi. Tapi dia kata, aku dah tua lah. Habis kita cakap dengan dia, interaksi elok-elok, habis kamu dah tua, kamu tak takut mati ke? Dia takut juga besok mati. Jin pun takut tuan-tuan mati. Bukan tak takut. Sebab bila dia tahu, bila dia mati, dia juga akan berhadapan dengan perkara-perkara sebagaimana kita manusia. Kalau kita ada seksa kubur, bila jin mati dia dikuburkan, dia ada seksa kubur juga. Dia akan berhadapan di padang mahsyar, ada titian. Sebab jin merupakan satu-satunya makhluk yang ikut syariat kita manusia. Kita baca Quran, jin ada yang baca Quran tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita baca ayat Quran, jin kata, oh kau baca salah tu. Betul tuan-tuan. Dan Allah bagi kepada jin ini satu kekuasaan. Dia boleh kontrol kadang-kadang. Dia boleh kontrol minda kita. Kadang-kadang kita baca ayat Quran ni, dia kontrol sampai kita tak boleh baca Quran. Sebab tu macam-macam boleh berlaku. Ayat 102 surah Al-Baqarah yang saya sebut tadi, Allah sebut antara mainan jin dalam manusia, yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Allah sebut jin dia main antaranya ialah untuk nak pisahkan di antara suami dan isteri. Sebab itu Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal tapi paling tidak disukai oleh Allah ialah cerai. Dan Nabi SAW sebut dalam bab perkahwinan, Nabi kata an-nikah sunnati. Ini tuan-tuan akan dengar ketika mana biasanya ketika nak kahwin, sebelum tu Pak Imam kita juru nikah tu akan baca khutbah nikah. Dia akan baca nikah sunnah Nabi. Faman raghiba, siapa yang tak suka dengan sunnah Nabi, Nabi kata dia bukan dari kalangan umat aku. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Iza nakaha, apabila seseorang itu berkahwin, maka akan menangislah jin ataupun syaitan.
Sebab apa? Sebab satu perkara dia dah tertutup, dia tak boleh nak goda supaya manusia melakukan penzinaan bila dah berkahwin. Tak. Sebab tu bila berkahwin, tuan-tuan, suami dan isteri tolong jaga antara perkara yang jangan terlalu mudah, jangan terlalu murah, minta cerai ataupun melafazkan perkataan cerai. Tak, sebab apa? Tadi perkataan cerai, Allah, Nabi kata Allah perkara yang paling Allah tak suka, Allah benci. Dan maknanya perkahwinan, nikah itu Nabi kata antara perkara yang sunnah Nabi, maknanya benda yang Nabi suka. Mana dengan kata lain, cerai Nabi tak suka, Allah tak suka. Siapa suka? Syaitan. Ni ayat yang kita baca tadi, dia kata asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan dia menyuruh dan menjanjikan kita dengan rasa susah. Ada suami, ada isteri bergaduh. Tak, ada contoh, ada. Bagaimana tuan-tuan, puan-puan nak tahu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua ada ganggu ataupun diganggu oleh jin. Tak, biasa duduk rumah suami isteri tak apa, tak kisah apa-apa, ada benda je, bergaduh je panjang. Bila keluar asyik jauh, rasa macam teringat, rasa sayang. Bila balik bergaduh, bila balik je bergaduh, bila bergaduh je mesti balik rumah. Bila balik rumah je bergaduh, bergaduh je balik rumah. Duduk kat luar tak bergaduh, jauh-jauh rasa sayang, rasa ingat dan sebagainya. Ini kena cek. Tak, tuan-tuan boleh cek. Mungkin ada gangguan jin. Sama ada gangguan jin ini ada yang dipanggil dengan sihir ataupun nama macam-macam lah, ilmu hitam. Dan antara tanda kalau tanda sihir, biasanya dia akan berlaku seperti perkara-perkara yang menakut, mimpi yang menakutkan. Kerap berlaku mimpi. Mimpi menakut, jatuh daripada bangunan tinggi, jatuh daripada ini, ataupun mimpi tempat-tempat kotor, mimpi tandas, mimpi tampah. Itu antara benda berhubung dengan sihir. Sihir di antara suami isteri dia ada dua. Satu, kerana sihir, jin suka dengan pasangan. Jin tu suka, jin sihir ni dia suka dengan pasangan, sama ada dia suka dengan isteri ataupun suka dengan suami. Kalau yang isteri, mana jin tu jin jantan. Jin jantan ni dia suka dengan isteri, maka bila isteri ni tidur, pastikan mimpi bersetubuh dengan jin. Ada. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Orang mengandung, tiba-tiba kandungan tak ada. Sebab apa? Anak tu asalnya ialah anak jin. Dia yang akan ambil anak dia. Sebab bila masa dia datang bersetubuh dengan manusia, bersetubuh kali dengan suami, ada mengandung, bila sampai 7 bulan biasanya dia akan ambil. Tengok-tengok pergi cek, scan doktor, tak ada. Mula-mula ada. Itu tandanya pernah ada gangguan sihir daripada jin. Itu dipanggil jin asyik nama dia. Jin asyik ni dia suka. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam Rasulullah SAW ajar supaya kita bila dalam bilik air mandi jangan bogel. Sebab apa? Masa bogel tu jin duk tengok. Jin tengok Haji Nordin. Maka dia geram. Haji Nordin tidur, dia datang. Dah. Hari Haji Nordin seorang dah, hari tu ada 2 dia tinggal. Minta maaf Ji. Gitu tuan. Orang lelaki pun sama. Bila dia kenal, dia akan datang. Sebab tu masa tidur, puan-puan pertama bila tidur pastikan pertama ambil wuduk. Nabi ajar kan? Baca 3 kul, baca ayat kursi, sapu seluruh tak badan. Supaya apa? Supaya jin tak boleh nak datang setubuh. Dan tolong jaga masa tidur, jaga kalau boleh aurat. Orang perempuan kalau masa tidur boleh jangan tidur terlentang, meniarak tentang macam tu. Sebab takkanlah aku nak ajar cebuk juga terlentang macam mana. Sebab itu antara kisahnya berlaku penzinaan, berlakunya persetubuhan. Orang perempuan tak boleh, larang, Nabi larang tidur terlentang. Orang lelaki larang tidur meniarak. Bila kamu tidur meniarak, ada jin masuk kat bawah tu, jin betina masuk bawah tu. Itu kadang-kadang berlaku. Mungkin bukan semua. Bila jin dipanggil jin asyik. Jin ini jin asyik, maknanya jin yang suka kepada benda tu. Maka dia akan nak zuriat daripada benih manusia. Sebab tu dah nak pesan ke kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jin ni antara benda kita tahu dia suka darah. Dan kedua, jin akan suka daripada orang lelaki ataupun orang perempuan, iaitu apa dia?
Sel asal dia darah iaitu air mani. Air mani. Sebab tu Rasulullah SAW larang, Islam larang sengaja buang air mani. Bila kawan buang air mani dalam tandas ke kat mana, dia akan dimakan oleh jin. Dimakan oleh jin. Baik tuan-tuan yang tuan, oleh kerana jam ke-9 saya tak nak cerita. Ini bukan kuliah cerita jin ni, semua oleh kerana ayat ni cerita syaitan jin, dia ganggu manusia. Saya sebut sikit supaya tuan-tuan tahu. Nah, bagaimana nak mengelak nak menjaga tubuh kita? Ayat 102 tadi tuan-tuan, kalau boleh ada perasaan suami dan isteri tu asyik nak bergaduh je, amalkan ayat 102. Setiap kali lepas sembahyang kena baca 21 kali. Dan ulang ayat yang tadi tu, dia kata, jin ni kata yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Kat situ yufarriqunal bainal mar'i wa zawjih, ulang sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Ulang ayat 7 kali baru sambung ke belakang, habis. Ayat tu 102 ni panjang. Satu. Yang kedua, sekiranya jin itu dari kalangan jin yang jenis sihir, tuan-tuan boleh amalkan ayat 81 surah Yunus. 81 surah Yunus, Allah sebut, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Masa innallaha sayubtiluh ulang juga 3 kali ataupun 7 kali. Dia kata apa? Innallaha sayubtiluh, Allah sesungguhnya Allah membatalkan sihir. Allah yang batalkan sihir, tak bagi sihir. Innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ayat 81 surah Yunus. Juga kalau tuan-tuan nak jadikan penawar kuat, kena amal baca setiap kali lepas sembahyang, baca sebanyak 21 kali dalam masa 21 hari, jangan tinggal. Kalau kata tertinggal satu, maka kena ulang semula, biar jadi 21 kali selama 21 hari. Itu sekurang-kurang. Kalau tak, kena amal selama 40 hari. Kalau kata sihir itu kuat, kena amal. Ini satu. Banyak lagi ayat lain, semua saya bagi malam ni. Ambil kalau tuan-tuan boleh amal. Semoga. Bukan kata bila baca ayat ni sihir tak jadi, tuan-tuan. Kalau Allah kata kena, Nabi Muhammad kena sihir juga, tuan-tuan. Sehingga ada orang kata kat saya, kata, Ustaz, kalau kita tak payahlah tanya sembahyang ke tak sembahyang. Dia kata Ustaz Kazim pun kena sihir. Saya bukan kata nak balas. Saya kata bukan Ustaz Kazim, Nabi Muhammad tu. Tak, Nabi Muhammad kena sihir. Siapa bantu Nabi Muhammad? Jibril, malaikat Jibril bagi, datang, keluarkan tu. Sampai Nabi muntah, tuan-tuan. Muntah. Muntah, keluarkan sihir dalam badan Nabi, jin tu. Nabi Muhammad pun kena. Bukan kata baca ni tak. Tapi kita minta semoga Allah SWT jaga, insya-Allah. Kena amal, tuan-tuan. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh amalkan ayat 21 surah Ar-Rum. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ni baca. Ini sekiranya ada sihir dalam soal suami isteri. 3 ayat ni kena baca. Kena amal. Sama juga Ar-Rum ini, sekurang-kurangnya baca tadilah 7 kali. Kurang-kurang baca 7 kali. Kalau nak elok, sama. Semuanya baca 21 kali dalam tempoh 21 hari. Sekurang-kurang. Tengok lepas tu, kalau kata lepas tu dah habis, kena amal juga. Kena amal, bacalah 7 kali ke 3 kali ke. Jangan tinggal langsung, tuan-tuan. Tak. Ada kadang kita orang yang sakit ni, dia pergi jumpa ustaz, dia pergi suruh ustaz rawat. Ustaz pun rawat lah, bacalah ruqyah macam-macam. Dia balik rumah, dia tak aman. Kalau tuan-tuan pergi sakit biasa, jumpa doktor pakar macam mana pun, balik rumah tak makan ubat, confirm tak ada apa. Kan? Di dalam rawatan berhubung dengan makhluk halus jin, balik kena amal. Tuan-tuan kena beramal, kena buat amal. Tuan-tuan tak jumpa para perawat pun tak apa. Tuan-tuan amalkan ayat Quran. Tak. Kalau tuan-tuan nak lagi satu, ni dia panggil antara ayat yang disebut sebagai boleh membatalkan sihir, tapi kena amal dalam tempoh yang tadilah agak lama, dalam 21 hari ataupun 40 hari. Satu, tuan-tuan baca sekali Fatihah. Ini last time. Baca Fatihah sekali. Kemudian baca surah Al-Kawthar, Inna a'tayna 2 kali. Kemudian baca surah Al-Kafirun 3 kali. Kemudian baca surah Izaja 4 kali. Kemudian baca surah Al-Masad Tabat Yada 5 kali. Kemudian baca surah Qul Huwallah 6 kali. Kemudian baca surah Al-Falaq 7 kali dan surah An-Nas 7 kali.
Niat setiap kali lepas sembahyang baca Fatihah sekali, Al-Kausar 2 kali, Al-Kafirun 3 kali, An-Nasru 4 kali, Al-Masad 5 kali, Al-Ikhlas 6 kali, dan Al-Falaq dan An-Nas 7 kali. Tiap kali lepas sembahyang baca. Semua tu dengan niat semoga Allah batalkan ataupun Allah hancurkan sihir-sihir ataupun jin-jin yang duduk dalam darah kita. Jin sihir ni dia masuk dalam darah kita dan dia akan buat sarang tu. Kalau lama dia akan buat rumah. Yang jadi sakit tu kenapa bila lama-lama dia sakit? Sebab bila dia buat rumah tuan-tuan, dia duduk makan darah kita, dia jadikan semua dalam badan kita ni duduk kencing berak dalam tu. Tu jadi sakit tu. Kadang-kadang jadi kanser. Tak. Kadang-kadang jadi sakit macam-macam lah. Antara sakit tu berbagai-bagai. Tak, kita sakit belakang, sakit situ. Kadang-kadang dia duduk tu, najis dia duduk situ tuan-tuan. Sebab tu bila rawat, dia kena suruh minta jin tu buat keluar semua. Dia buat keluar semua. Dia tarik semua keluar. Rumah dia, tahi, tong tandah yang duduk berak semua tu suruh dia buat keluar semua. Jadi supaya bagaimana bila tuan-tuan baca benda-benda seumpama ini, ayat Quran ni dengan ayat tadi, jin rasa panas. Darah tuan-tuan akan jadi macam api, panas, dia tak selesa duduk dalam badan. Dan bila dia tak selesa, dia akan keluar dengan sendiri, tapi kena lama. Tak, dia akan tak selesa. Bila dia tak selesa, kita macam kita tak selesa, kita nak duduk. Tuan-tuan boleh duduk selesa ni sebab apa? Sebab ada aircon. Sebab tutup aircon tahu. Tak, tutup aircon tuan-tuan marah, ustaz ni macam ceramah apa panjang-panjang. Tak, ni tak boleh ceramah. Jadi tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, tu antara perkara yang boleh jin akan jadi rasa tak selesa lagi, tuan-tuan kena satu lagi saya nak sebut pada tuan-tuan, nak bagi supaya tuan-tuan aman, tuan-tuan kena baca selawat. Confirm jin tak suka tuan-tuan, tapi kena baca banyak. Selawat ni satu hari kalau boleh baca 1,000 kalau boleh. Jangan baca 10 kali rasa banyak dak tak ada anda tu. Kalau baca astagfirullah 3 kali lepas bayang rasa kuat dak. Dia nak bagi rasa tak selesa dalam badan, selawat ni kena baca 1,000 kali satu hari. Sekurang-kurang kena baca selawat berapa? 1,000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekurang-kurang 1,000 kali. Macam mana nak hilang 1,000 kali? Pakailah apa-apa. Tasbih kalau boleh jirang dengan jari 10 kali, sila jirang dengan jari, tak apa. Kalau tak mampu bilang dengan jari, pakai tasbih. Pakailah apa-apa pun, digital ke tak digital ke, asal janji satu hari sekurang-kurang berselawat sebanyak 1,000 kali. Kalau tuan nak kuat, selawat kena baca 10,000 kali satu hari. Nak kuat. Bukan kuat apa, maknanya tubuh kita ni jin tak selesa duduk dalam darah kita, tuan-tuan baca satu hari 10,000 kali selawat. Banyak ustaz. Biasalah kan, nak kuat dia tak makan satu benda je, dia kuat campur bahan macam-macam. Okey, itu sedikit apa yang boleh ataupun dapat saya kongsi, insya-Allah. Kalau tuan-tuan cerita tentang benda ni memang seronok dengar tuan-tuan. Seronok. Tapi sebenarnya benda ni ada. Jangan tuan-tuan rasa walah tak berlaku. Tak berlaku belum berlaku pada diri kita. Tak berlaku tu tidak. Sebenarnya dalam Quran banyak ayat sebut. Ayat yang kita baca, saya sebut ni sebab apa? Sebab Allah cerita, Allah sebut pada kita ayat 268 ni, Allah sebut syaitan dia janji kepada manusia benda yang susah. Antara susah manusia dalam suami isteri. Jadi suami isteri bergaduh je, bukan ada apa pun. Tak, kadang-kadang dia bergaduh kerana benda kecil je. Tak, sebab gosok gigi, suami main tekan je ubat gigi. Tak, isteri tekan daripada bawah naik ke atas. Kadang-kadang suami tekan daripada bawah naik ke atas, isteri ambil je ubat gigi asal keluar bicik. Suami kata awak ni tak reti. Tekan ubat gigi pun bergaduh. Tak, kadang-kadang berlaku. Tak, sebab pernah berlaku di Mahkamah Syariah Selangor Shah Alam bercerai. Seorang yang educate bukan kata orang kampung, bergaduh sebab tu je tuan-tuan. Kalau isteri tekan ubat gigi begini, suami masuk Mahkamah Syariah nak bercerai. Apa? Ubat gigi tuan-tuan. Malu kok orang. Tak, ubat gigi je, tekan picit ubat gigi pun nak bergaduh. Allah. Tak. Sebab apa? Sebab benda kecil diganggu. Siapa? Asyaitan ya'idukumul faqra.
Susah apanya sebab gigi kan. Tu faqra tu susah tu. Rasa orang tekan bawah seolah-olah tak ada disiplin. Allah, bak gigi je pun kan. Kena banyak bersabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, saya rasa itulah jam banyak ni. 9 suku dah, minta maaf ya. Minta maaf pada tuan-tuan semua. Kita tangguh, insya-Allah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang, insya-Allah, berhubung dengan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Ini sedikit daripada apa yang saya kongsi itu, supaya tuan-tuan jadikan amalan, kuatkan diri, sebab syaitan ni dia ganggu, terutama mereka yang nak solat tu kadang-kadang rasa malas je. Ni antara gangguan. Nak solat rasa malas, dekat nak solat rasa ngantuk, nak solat ngantuk. Tak, kalau tengok TV, kalau tengok benda lain sampai pagi tak rasa ngantuk. Solat Allah Akbar, kadang-kadang duduk majlis orang tahlil kita tidur. Itu antara, tapi gangguan yang tak kuat lah. Kalau gangguan kuat tadi, dalam mimpi tidur, mimpi kerap, mimpi benda-benda yang menakutkan, dikejar harimau, nak kena jumpa, mimpi ular-ular berbisa, itu dipanggil mimpi sihir. Mimpi sihir. Contoh tuan-tuan mimpi ular tedung. Kalau mimpi dibelik oleh ular sawa, dia bukan sihir biasa. Ular sawa dia lebih kepada saka, jin yang asal keturunan dulu. Dia nak datang untuk nak berbelik dengan kita, maka dia gitulah perumpamaannya begitu. Ini pun kena tolak juga kadang-kadang. Sebab dia mengganggu. Okay, ya. Wallahu alam. Dia yang baik datang daripada Allah SWT. Sekali lagi minta maaf masa lebih pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah SWT. Yang kurang lemah itu daripada kekurangan kelemahan saya. Dan jadikanlah diri kita kuat, kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa narju innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kelalaian kami, kealpaan kami, kesilapan dan kecuaian kami, dan sucikan hati sanubari kami daripada segala dosa dan noda. Semoga kami dapat melaksana dan menunaikan segala titah perintah-Mu dengan baik dan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau buka pintu hati kami, Engkau lapangkan dada kami, Kau tenangkan akal fikiran kami, Kau curahkan ke dalam sanubari kami ilmu dan pengetahuan yang memberi kebaikan kepada hidup dunia dan akhirat kami. Ilmu yang mampu untuk menambah dan menguatkan keimanan kami. Ilmu yang dapat mengukuh dan menguatkan keyakinan, kepercayaan, ketakwaan, perhambaan dan pengabdian kami kepadamu. Semoga dengan demikian, ya Allah, kami tergolong dan tersenarai dari kalangan hamba-hamba-Mu yang diberi kejayaan, yang diberi kemenangan ketika kami berada di dunia ini dan ketika mana kami berada di akhirat sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.